Hello guys. Hari ini kita akan sambung kita punya pengajaran. Kita akan sambung kita punya pengajaran dalam sokongan pergerakan dan pertumbuhan. Hari itu kita stop sampai sokongan pada manusia kan. Rangka, tulang pun dah belajar. Zirafah, kangaroo ni pun kita dah belajar. Fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. Kita pergi kepada fungsi otot dan sendi. Slide 37 ya. Slide 37. Dalam pergerakan manusia dikawal oleh dua sistem, iaitu sistem rangka dengan sistem otot. So otot kat mana? Otot adalah tisu yang terdiri daripada gentian yang selari antara satu sama lain. Kita ada otot bicep ataupun otot tricep. Bicep dekat atas, tricep dekat bawah. Macam contoh gambar ni kan, bicep dengan tricep. Otot ini dia akan bergerak secara antagonis. Apa itu antagonis? Contohnya kalau satu tu mengecut, satu kendur. Kalau membengkokkan lengan. Tapi kalau meluruskan lengan, satu otot akan mengendur, satu tricep akan mengecut. Ini kita panggil otot ni bergerak secara antagonis ataupun secara serentak, iaitu otot rangka yang bertindak secara berpasangan dan berlawanan. Dekat sinilah contohnya ada otot bicep dengan tricep. Kemudian, sendi pula. Sendi kat mana? Sendi adalah tempat pertemuan antara dua ataupun lebih tulang. Sendi. Kalau sendi itu bergerak, sendi yang membenarkan anggota untuk bergerak. Contohnya sendi angsel kat tangan kan. Sendi tak bergerak, sendi yang tidak membenarkan anggota bergerak. Contohnya tengkorak. Sendi dekat tengkorak tu dia tidak membenarkan untuk bergerak. Apa pula ligamen? Ligamen adalah tisu penyambung antara dua tulang. Kalau kamu tengok gambar ni, ini tulang, so ini pun tulang, so ini adalah ligamen. Dia menyambungkan antara dua tulang. Dia bersifat liat, kenyal dan kuat. Ingat tadi ini otot bicep atas, tricep atas. Kemudian ini adalah tendon. Radius ulna tadi yang kita belajar sebelum ni. Angsel tadi yang ini, sendi yang bergerak. Kemudian ini adalah contohnya. Ini adalah sendi tadi kan. Ini tulang. Ini pun tulang. So yang mengikat. Ini otot. Otot diikat dengan tulang ni dengan menggunakan tendon. Namanya tendon. Tendon ni apa? Tendon adalah tisu penghubung yang menyambungkan otot kepada tulang. Tendon terdiri daripada gabungan gentian yang bersifat kuat dan tidak kenyal. Daya pengecutan otot akan dipindahkan ke tulang melalui tendon. Maksudnya daripada otot dipindahkan daya itu kepada tendon. Kemudian adalah cecair synovial. Cecair ni kat mana? Cecair synovial ni di antara dua tulang. Kenapa? Fungsi dia melicinkan dan membekalkan nutrien kepada rawan. Cecair synovial juga bertindak sebagai pelincir di dalam sendi. Kalau tak ada pelincir ni, dia akan berkesil. Kemudian rawan. Rawan tu apa pula? Rawan dekat tulang. Rawan ataupun tulang, rawan bertindak sebagai cushion dan pelindung terhadap sendi. Kalau tak ada rawan ni, dia akan bergeser, dan tak ada cecair pun dia akan bergeser antara dua tulang. Dan pelindung terhadap sendi. Rawan berfungsi untuk mengurangkan geseran. Selalunya apa masalah kaitan antara sendi dengan otot? Antara masalah dia berkaitan dengan sendi yang sering berlaku adalah kecederaan pada sendi dan otot yang disebabkan oleh aktiviti fizikal ataupun sakit lutut. Selalunya orang tua kata, sakitnya lutut nenek. Nenek kamu cakap. Sebabnya kemungkinan dia punya cecair synovial tu pun dah semakin berkurang. Tugasan dia macam mana? Jelaskan cara atau kaedah bahwa saya nak tanya kamu, apakah cara atau kaedah untuk mencegah berlakunya kecederaan pada sendi dan otot? Kalau contohnya berlaku kepada ahli sukan, kecederaan otot disebabkan yang pertama mempunyai otot yang lemah,
tiada aktiviti pemanasan ataupun stretching. Okay, sebelum kamu PJ, mesti cikgu PJ suruh kamu stretching ataupun pemanasan. Okay, melakukan aktiviti berat setelah lama tidak bersenam. Kamu dah lama dan sejak PKP dan kamu 2 bulan tak bersenam, tiba-tiba kamu nak berlari. Itu adalah akan berlaku kecederaan pada otot dan tidak menggunakan peralatan senaman yang sesuai. Okey. Kekejangan otot berlaku pada ahli sukan lah. Kekejangan otot ni pengecutan otot yang melampau tiba-tiba. Berlaku kekurangan natrium atau garam mineral dan berlaku dehidrasi, maksudnya kekurangan air. Kalau berlaku pada orang yang berusia, contohnya arteris, kemerosotan atau keradangan sendi bengkak ataupun kemerahan. Kalau kamu tengok nenek-nenek atau atuk kamu akan jadi macam ni, artritis. Yang kedua osteoartritis, yang mana kemusnahan kepada rawan. Ini untuk orang yang berusia ya. Arteris rheumatoid, iaitu keradangan membran synovial pada sendi tangan dan kaki. Osteoporosis, ini biasa dengar lah. Osteoporosis ni sekali tulang tu jadi ringan, mudah patah. Sebab apa? Sebab kehilangan mineral adalah tinggi, terutamanya kalsium. Macam mana cara mengatasi? Yang pertama, kamu kena ambil makanan yang kaya dengan kalsium, fosforus, besi, fluorin dan vitamin D untuk pembinaan otot yang kuat, bersenam seperti berjalan dan berjoging. Kejaya yang berkaitan dengan masalah sendi biasanya jadi doktor pakar ortopedik. Ortopedik ni biasa tak pendengar dekat hospital. Ortopedik ni berkenaan dengan tulang lah. Contohnya keretakan tulang, kesihatan tulang belakang, penyakit kemerosotan tulang ataupun pakar chiropractor ataupun berkaitan diagnosis dan rawatan gangguan mekanikal sistem otot dan rangka dan tulang belakang. Ahli fisioterapi. Kalau kamu minat ahli fisioterapi, memastikan pesakit dan pada tahap yang maksimum. Itu sahaja untuk otot, untuk sendi dan otot. Lepas ni kita akan next lesson kita akan belajar mengenai pola pertumbuhan untuk manusia. So see you again. Thank you.